Okey kelas. Untuk kelas hari ni, pagi ni, cikgu takkan buat lama sangat. Sebab benda ni kamu duduk depan komputer lama-lama pun susah juga. So kita akan buat simple je untuk bab 9 iaitu penyelesaian segitiga. Okey, penyelesaian segitiga ni bermaksud bila nama pun segitiga, so kamu boleh bayangkan dalam segitiga tu ada apa? Dia ada dua benda iaitu sisi, panjang sisi dengan sudut. Okey, panjang sisi dan sudut. So, penyelesaian segitiga is all about itulah. Semuanya berkaitan dengan sisi, sudut. Okey. So, untuk yang first kali, kita akan belajar berkenaan dengan petua sinus. Petua sin. Lepas tu nanti next petua cosinus. Yang ketiga kita akan belajar area. Okey, semua tu menggunakan formula. Cuma kamu kena kenal segitiga kamu tu macam mana. Okay, so dah buka kertas yang cikgu bagi semalam dalam grup tu. Okay, kejap cikgu buka ya. Okay. Okay. Okay, nampak yang cikgu punya paparan petusin? Seorang terus respon. Nampak ke tak? Nampak. Okay, thank you Kal. Okay, so untuk first, ini adalah bab 9. Macam cikgu cakap, dia adalah bila berkaitan dengan segitiga, nama pun segitiga, tak kisahlah segitiga macam mana sekalipun, dia mesti berkaitan dengan sudut atau sisi. Dan kamu perlu tahu bahawa sudut segitiga hasil tambah dia adalah 180. Okey, dalam segitiga, dia untuk formula petua sinus ni, kamu kena tahu macam ni. Katalah ini segitiga cikgu yang tepi ni. Okey, bila cikgu wakilkan titik tu sebagai huruf A, maksudnya sudut dia adalah sudut A juga. Kita guna huruf besar. Okey, kalau B, titik B, sudut dia adalah B. C, C lah. Okey. Cuma panjang sisi yang bertentangan, katalah ini sudut A, so sisi A adalah di sini. Kita wakilkan dengan huruf kecil. Okey, this one is C. Allah. Okey. Okey. Kalau A, sisi A adalah bertentangan dengan A. B, sisi B adalah bertentangan dengan B. Okey, C besar, C kecil depan dia. Okey. Tu perwakilan. Okey. Okey. Boleh? Okey, cikgu cuba bagi contoh lain Katalah. Okey, katalah ABC kamu macam ni. Okey, katalah cikgu letak sini E, F, G. So sini sudut, sini sudut, sini sudut. So bila sini sudut E, sisi yang bertentangan dengan dia kita wakilkan dengan huruf kecil, E kecil. Kalau sini F, depan dia akan jadi F kecil. Kalau G besar, depan adalah G kecil. Okey, tu yang ada petua sinus ni. Okey, so kita akan masuk petua sinus ni. Okey, kelas. Petua sinus ni, dia ada dua jenis. Bukan dua jenis, dia ada dua bentuk. Satu bentuk A over sin A sama dengan B over sin B ataupun sama dengan C over sin C, di mana huruf kecil ni adalah mewakili panjang sisi. Huruf A besar ni mewakili sudut. Okey. Yang ni pun sama. Benda yang sama cuma dia terbalik je. Okey. Okey. Masa bila kita nak guna selalunya yang depan ni kita akan guna bila kita nak cari panjang sisi. Okey, this one bila kita nak cari sudut.
Okey, dua benda. Okey. Okey. So, contoh. Kita tengok contoh yang pertama. Katalah this one. Okey. Tentukan nilai M bagi setiap segitiga yang berikut. Okey, dia nak nilai M. Dia nak CC. Okey, dia nak CC. So, kita tahu bahawa okey, M over sin 55 iaitu sin M sama dengan L per sin L. Ya, L kecil per sin L. Okey, ini sin M lah. Okey. Okey, ini formula yang kita akan pakai. Okey, katalah kamu tanya, cikgu, kenapa cikgu tak nak guna N per sin N? Masalahnya N ni, kita tak tahu nilai CC depan dia. Okay, so that's why kita tak guna dia. So, kita ambil M per sin M sama dengan L per sin L. Okay, so kita masukkan nilai. M kita tak tahu berapa. M per sin M. Sin 55. Sama dengan L. L ini, so panjang CC je adalah 6.7 per sin 78. Okay, bila kita pindah, dia jadi darab. So, M sama dengan 6.7 per sin 78 darab sin 55. Okay, kamu ambil kalkulator, kamu tekan jawapan dia. So, kamu akan dapat M sama dengan something. Okay, cuba tekan jap. Okay, seorang bagi cikgu jawapan. Ini tak bawa kalkulator. Seorang tu tekan 6.7 per sin 5.61 lah. 5.61. Okay, cm. Okay. Oh, memang point Tak tahu kamu tekan? Saya tekan dapat ni lah. Itulah tu. Logik lah 5.6. Kata 5.61. Okay. Boleh? Okay, kita tengok B. Okay, B pula nak M kecil ni adalah sudut. So, macam cikgu cakap tadi, kalau sudut, kita guna yang sebelah sini. Yang sin dekat atas. So, cara dia begini. Sekejap ya. Okay, nak cari sudut. Okay. Sin M over M sama dengan yang ada sin L per L. Okay. Okay. Sekarang ni sin M adalah sin M kecil. M 8. Sin L sin 40. L adalah 6.5. Okay. Okay. Kita nak M. Kita nak M. So, kita pindahkan 8. Kita nak M Kita nak M. Oh, kita nak M. Okay, kita pindahkan 8. So, dia akan jadi sin M sama dengan sin 40 per 6.5 darab 8. Okay, kamu tekan kalkulator. So, lepas tu pindahkan sin, dia akan jadi macam ni. M sin kuasa negatif 1 ataupun shift sin bracket answer tadi.
So dapatlah M. Okay. Kalkulator. Okay. Sin 40. Okay, sin 40. Okay. Bahagi 6.5. Darab 8. Kamu akan dapat 0.7911. Okay. 52. So shift sin. Shift 52.29. Betul lah tu. Betul. 52.29 kan? 52.29. Okay, so tu jawapan dia. So kamu kena tahu. Okay, kamu kena tahu guna formula yang mana. Sama ada kecil kat atas, sudut kat atas atau sudut kat bawah. Depend pada apa yang kamu nak cari. Okay. So macam cikgu cakap, petusin ni dia lebih nak mencari kepada length dengan sudut. Okay. Cuba kamu tengok yang ketiga. Yang ketiga jap. This one, C ni. Okay, yang siapa yang tertinggal tak apa, nanti kamu tengok video ni balik. Sekarang ada jawapan tak? Okay, jap. Kalau 120 180 tolak. Sekejap Okay, bila kamu tengok M kamu adalah 52.29. Okay, kelas. 52.29 kita punya M. Sekarang ni cuba kamu tengok kamu punya gambar rajah. Okay, gambar rajah kamu tu logik tak dia 52.29? Maksud cikgu, tengok. Okay, tengok LMN tu kan, dia macam lebih 90 degree, betul? So sebenarnya kalau ikut trigo, dia adalah sukuan yang kedua. Okay, sukuan yang kedua bermaksud nilai dia adalah atas daripada 90. So kita akan cari corresponding angle. Okay, corresponding angle maksudnya sudut lagi satu. So nak cari sudut lagi satu, M sama dengan 180 tolak 52.29. So bila M, itulah jawapan dia. So 180 tolak 52.29. So jawapan dia adalah 127.71. Okay. So jawapan dia adalah 127. So barulah logik. Okay, sebab M dia adalah lebih daripada 90 darjah. Okay. Boleh kalau kamu tanya cikgu, dia memang kena tolak 180. Ya, kena tolak 180 sebab sukuan kedua. Okay, cuba kamu tengok soalan C. Okay, C. Okay, C adalah nak cari M. Okay, CCM. So, nak cari CC, kita guna C kecil lah. M per sin M over N per sin N. Okay, so M tak tahu. Over sin M, sin 43 sama dengan N 12.4 per sin 115. Okay, pindahkan. So dia jadi M sama dengan 12.4 per sin 115 darab sin 143. 143 sin 43. Okay, ni sin 43 sin 43. 9.331. 9.331. Okay, macam ni kelas Okay, untuk jawapan
Okay, kalau sisi tu paling bagus kamu bagi 4 significant figure, 4 angka berti. Okay, angle, sudut bagi 2 tempat titik perpuluhan. Okay, clear So nanti kalau exam ke apa ke, kamu ingat kalau sisi tu better kamu bagi 4 angka berti lah. Melainkan kalau dia dah memang dah state nak berapa angka berti ataupun berapa ni. Okay, cuba kamu tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Okay, try jap soalan nombor 2. Cuma semua try soalan nombor 2. Okay, kelas. Cuba kamu tengok soalan nombor 2. Soalan nak XY. So sebenarnya soalan nak Z kecil lah. Soalan nak Z kecil. So dia bagi pada jarak 100 meter dari sisi menara. Sini 100 meter. Y ke Z adalah 100 meter. Soalan nak XY. XY ni adalah okay, XY ni YZ ni adalah panjang sisi. So XY adalah Z kecil. Okay, so kamu kena tahu, katalah kamu confused, kamu labelkan siap-siap. Sini Z kecil, sini Y kecil, sini X kecil. Okay, so soalan nak cari Z kecil. So formula Z kecil per sin Z sama dengan X kecil per sin X. So Z kecil kita tak tahu. Sin Z adalah sin 30.5 sama dengan X adalah 100, sin X adalah sin 7. Okey, kelas. Macam mana kita tahu situ 7? Okey, kamu dah belajar sebelum ni yang sisi tu. Sama. Okey, so pindahkan Z. Pindahkan sin tu. Z sama dengan 100 over sin 7 times sin 30.5. So Z sama dengan something lah. Empat ratus enam 406.46 meter.
Okey. Banyak panjang. Yelah, ni kan menara. Saya ingat salah. Dapat atas. 400 lebih sama. Mestilah menara mesti tinggi mah. Okey, so tu soalan nombor 2. Okey, so itu adalah petua sain. Okey. Okey, nanti siapa yang tak dapat, kamu tengok baliklah benda ni. Okey, kelas. Kita masuk terus. Bawah petua sain ni ada satu ini. Nama ada satu case. Case ni adalah ambiguity case. Okey, ambiguity ni maksudnya dia boleh menjadi segitiga yang lain. Satu segitiga tu dia boleh jadi satu segitiga yang lain. Okey, contohnya macam segitiga yang ini. Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga A, B, C. Okey, katalah asalnya A, B, C. Yang ni. Yang asalnya adalah okey, A, B, C. Ni asal. Okey. So, dia boleh transform jadi segitiga yang ni. Okey. Yang macam putus-putus tu. Okey, dia boleh jadi. Okey, itu maksudnya. A, C, B1. B prime. B1 lah. Okey. Okey. Macam mana ni boleh jadi macam ni? Ini nama dia case ambiguity. Okey. Ambiguity. Okey. Case ambiguity ni akan jadi apabila, okey. Ni okey. Dia cakap ni, berdasarkan rajah di atas, perhatikan bahawa dua segitiga yang berbeza untuk dapat dibina menggunakan saiz sudut bukan kandung dan panjang dua sisi yang diberi. Dua segitiga yang dapat dibina dengan satu maklumat yang sama, ini dikenali case ambiguity. Okey. Contoh dia macam ni. Dia mesti ada satu sudut bukan kandung. Sudut bukan kandung adalah macam ni. Okey, katalah cikgu ada satu segitiga, katalah cikgu nama A, B, C, sini 30 degree, katalah sini ada nilai 5, sini ada 4. Okey, ini adalah sudut kandung. Okey, ini nama sudut kandung. Sebab apa? Sudut ini diapit oleh dua nilai sisi. Itu namanya sudut kandung. Sudut kandung. Okey. Sudut bukan kandung adalah macam ni. Kamu tengok. 30 kat sini, AB ni tak ada nilai. Bila AB ni tak ada nilai, ini jadinya sudut bukan kandung. Okey, itu maksud sudut kandung dan sudut bukan kandung. Okey, untuk case ambiguity terjadi apabila sisi yang bertentangan dengan sudut tu dia pendek daripada sisi bersebelahan sudut. Okey, macam ni contohnya. Sini A 30 degree, depan 30 degree tu 4 cm. Pendek, dia lebih pendek daripada sisi yang bersebelahan dengan sudut. Okey, so maka case ambiguity boleh terjadi. Okey, contoh macam ni. Okey, tentukan sama ada wujud case ambiguity bagi segitiga berikut, jelaskan. Okey, cuba kamu tengok sudut ni. Okey, 30 sudut bukan kandung. Okey, betul, sudut bukan kandung. Okey. So kamu tengok sisi sudut dia, garisan depan dia 4 cm. 4 cm dengan 7 cm sisi bersebelahan. So dia lebih pendek, betul? So bila lebih pendek, dia akan jadi wujud case ambiguity. Kerana okey, RQ lebih kecil daripada RP. Okey. Okey. Okey, tu yang pertama. Yang A lah. Okey, untuk B pula, wujud tak case ini? Dia tak wujud. Kenapa? Satu, dia ada dua sudut. Okey, dua sudut. So, tak boleh lah. Dia mesti ada satu sudut bukan kandung. Okey. Kalau kamu tengok, ini pun, okey, katalah dia, ini dah memang out lah sebab dia ada sudut kandung 40 ni. Okey, katalah 40 tak ada. 40 tak ada pun tak jadi ambiguity. Kenapa? Kerana sudut depan dia panjang daripada sudut sisi. Okey, so tak boleh.
Yang boleh jadi case ambiguity ni apabila sisi depan sudut lebih pendek daripada sisi sebelah sudut. Sisi depan sudut, sudut bukan kandung, lebih kecil daripada sisi sebelah sudut. So dia jadi case ambiguity. Okay, kalau kamu tengok ni, satu dia dua sudut memang tak boleh lah. Okay, dah ada sudut kandung. Okay, katalah sudut 40 ni tak ada. Katalah sudut 40 tu tak ada. And then kamu tengok sisi depan lebih panjang daripada sisi sebelah. So dia tak boleh jadi, tak wujud. So tak wujud case ambiguity. Okay, okay. So tengok soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Okay. Beri setiap segitiga yang berikut wujud case ambiguity ke tidak. Okay, so kamu draw lah satu segitiga. So draw je, belasah je macam mana pun. Okay, macam ni, katalah macam ni. Kata A, B, C. Sudut B sini 62.5. AC 10 cm. BC 14.5. So dari sini kamu boleh tahu dah. Wujud tak wujud? Wujud. Okay. Kenapa? Sebab AC pendek daripada BC. So dia wujud lah. Okay. Itu untuk A. Untuk B. Okay, untuk B. Draw je satu segitiga. Tek. So A, B, C. Okay. A, B, C pula. P, Q, R. Okay, sudut R 28. So sini 28. Okay, QR 8.2. 8.2. PQ 11.4. Okay, so wujud tak wujud? Tak wujud. Kenapa tak wujud? Sebab sisi depan, okay, tak wujud. Kenapa tak wujud? Sebab sisi depan lebih besar daripada sisi tepi. Okay, so dia tak wujud. So kamu kena ingat case ambiguity ni macam mana. Kadang-kadang soalan suruh draw. Okay, suruh draw satu lagi sudut, satu lagi segitiga. Okay. Okay. Boleh? Okay, kalau boleh, kita tengok satu soalan sebelum kita habis kelas. So cikgu akan sentuh satu soalan tu, yang lain ni cikgu nak kamu buat dalam buku lah. Okay, 2 minggu kan cuti. Okay, so kita tengok satu soalan ni. Okay, raja di sebelah menunjukkan ABC dengan keadaan sudut B adalah 77 degree, sudut C 39 degree, AC adalah 40.5. Hitung nilai-nilai bagi sudut A, panjang A dan sisi A. Okey, so kita nak cari apa dulu? Katalah kita nak cari sudut A dulu. Okey. Sudut A. Sudut A di sini. Dia dah bagi dua sudut. Okey, kelas. Sudut A dia dah bagi dua sudut. So kamu dah maklum bahawa hasil tambah segitiga adalah 180. Maka nak cari sudut A 180 tolak 39 tolak 77. Okey, tolak dapat 64. So sudut sini adalah 64. Okey. Okey, so panjang A. Okey. Panjang A adalah di sini, dia nak cari panjang A. So formula yang kita akan guna masih lagi petua sin.
betul sinus. So A per sin A sama dengan B per sin B. Okay. Kalau kamu tanya cikgu, cikgu kenapa cikgu tak ambil sin C? Okay, kalau kita nak ambil sin C, kita tak ada maklumat C lagi. Nanti ada dua unknown kat situ. So kita pilih yang mana kita ada maklumat. Okay, so sementara waktu ni kita ada B dulu. So A kita tak tahu. Per sin 64 sama dengan B 40.5 per sin 77. So kamu pindah, dia akan jadi A sama dengan 40.5 per sin 77 darab sin 64. So A sama dengan 37.36 cm. Okay, so itu jawapan dia. 37.36 cm. 37.36. Okay, untuk mencari nilai C. Okay, untuk mencari nilai C, katalah dia nak cek CC. So C per sin C sama dengan, okay, ini kamu boleh guna A dengan B lah, tak kisah. Dua-dua tu jawapan dia sama. So katalah cik kamu nak guna B per sin B pun boleh. Okay, B per sin B. So kita terus calculate C per sin 77. No. Per sin 77. C per sin 39 sama dengan, okay, sama dengan 40.5 per sin 77. Okay, so kamu selesaikan. Tekan kalkulator. C sama dengan 40.5 per sin 39. Per sin 100, per sin 77 darab sin 39. Okay, C sama dengan, okay. Okay. Sin 77 darab sin 39. 26.16. 26.16. Okay, so satu soalan ni ada 3 benda kamu kena cari menggunakan petua sain. Okay, boleh kelas? Okay, dapat salin? So nanti untuk soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 ni, macam biasalah kamu buat, lepas tu kamu tampal dalam buku lah. Okay, buku yang lagi satu. Jangan guna buku geometri koordinat. Okay, guna buku lagi satu. Boleh? Okay, so cikgu nak nanti kamu buat soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4.
Okay, so nanti next class cikgu akan bagi dululah jawapan dia. Okay, cikgu tak pun sebelum next class tu cikgu akan bagi video, bukan video, penyelesaian soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, so next class kita akan masuk petua cosinus. Petua cosinus pun sama juga. Fungsi dia adalah mencari nilai mencari panjang dan mencari nilai sudut. Cuma nanti satu tahap kamu kena bezakan bila masa kita nak cari guna petua cosinus dan bila kita nak cari nak cari guna ketua cosinus. Boleh? Okay. Boleh. Okay, kelas. Okay, okay, itu je lah. Oh, 14. Bagus. 14 orang datang. Ni atas katil ke apa ni? Depan laptop ke? Tanda. Aku tak kira lah. Janji kau salin. Kau tengok balik video. Nanti cikgu share. Apa-apa roja. Okay? Okay, go. Okay, bye. Assalamualaikum. Shut up. Waalaikumsalam. Sekarang masa apa? Rehatlah. Bahasa Melayu lepas ni bahasa Melayu OBL lah. Wow. Hello. Wah, gila bang, paling kopi. Okay, tak dapat. Bukan dia rekod Rekod gila. Rekod gila. Oh, Kau rekod. Cikgu dah keluar dah, cikgu dah keluar. Sabar. Stop lah, Tadi kan? Astagfirullahaladzim, member. Tak boleh. Jadi. Yang tadi kan aku nak tanya. Tak tanya rumah. Tadi bukan dia soalan dia suruh cari ni nilai, hitung nilai sin, hitung nilai A dan C. Dia mah. Tak jaru. Tak ada ke kena tambah semua? Banyak. Nah, sudah. Wah, Mengli buat apa? Ni siapa ni? Mengli. Adin baru bangun. Lepas tu baru masuk pula tu. Weh, cepat aduh weh, aku tak faham ni. Tak faham. Nanti cikgu, minta lah cikgu record tu. Tak, Tadi, stop lah recording dulu baru. Bukan benda tu yang dia suruh hitung nilai tu, tak payah tambah ke A dengan C ni. Kau buat tak buat Ini betul-betul Tuhan yang bagi soalan. sambung betul. Adin tidur. Abang tanya tu. Kesian bodoh apa. BM boleh lah. BM cikgu naik ke? BM tak payah masuk lah, cikgu mana berhenti. BM cikgu dah bagilah. Yang kertas tu. Kat Adin sekolah. tidur. Dia bagi nak. Adin baru masuk. Dia bagi nak kita. Sekejap bisa je. Aku masuk kan. Okay guys. Jumpa nanti. Ni mana Tidur ni? pukul berapa, Din? Ha? Kau tidur pukul berapa semalam? Pukul 1. Hai, Pukul 1. Macam biasa bangun pagi. Yang diam ni on lah mic. Pukul 2. Alah. Pukul 2 tu member-member kat tengah memang as lagi. Okay. Faris mana Faris? Macam biasa. Ada masuk dulu yang Faris mana Faris? Tak kaki tu. Bukan last pack bang. Bukan last pack. Nak. Faris masuk ke? Nak tidur. Jangan. Ya. Bisa expect Lebih lah pula.
Meledak Gerak kan. tu. Assalamualaikum. Sekejap. Haikal. BM kena masuk ke? Okay. DM tak pernah cikgu buat. Selamat. Kerja Lagi apa pun tu? dia dah bagi kerja semalam. Yo. Kerja yang kertas yang Adin bagi semalam tu. Kan bagi. Aku mana datang je. Yuri. Nanti ada lah tu yang ambil gambar ke cikgu bagi tahu kat gua tu. Oh, so BM tak ada Oh, online class lah? Ha? Kertas tu ada dengan kau lah. Bukan aku je. Yang semalam datang ada lah juga. Ada. Ya, snap gambar. Yelah. BM tak ada kelas lah? Tak ada. Mantap. So, Yeah. 2 jam. Snap gambar, So, rehat 2 jam. Ya. Satu Bayu kan mah. Oh, Eh. Bayu. Eko ada ya. Baik mah agak-agak paypol. 5 orang belajar. 14 join. Aku 11 minit. Lagi seorang mana? Aku masuk cikgu dah ni. Apa cakap lah? Bisham. Aku masuk je nak gerak. KK lah. KK bye. Ciao. Bye boys. Akal ekonomi kat kamera kan. Aku dah keluar dia. Ya. Ya, muka bantal. Kalau nak headphone dia nak headphone je. Tak boleh lah. Aduh. Ini tak boleh. Kau pakai mouse. Kau ada. Auto tu. Kau pakai mouse. Siapa? Dragon Game. Jangan tanya. Jangan Chillish. Justin Lau. Justin Lau. Ganas. Siapa diri? Azri. Azri. Ni semua bakat Azri. tekan home button lah ni. Tak end call. Wah, Syed, dia nak bercakap. Hai. Uish. Asyik. Okay, bye. Gerak. Bye. Wacau lu. Ciao. Tidur. Tahu boys. Kimak muka. Muka kawal face.